Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu subhanahu wa ta'ala ala asma'il husna wa sifatil ulia. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ففهمناها سليمان كلما آتينا حكما وعلما وسخرنا مع دول الجبال سبحنا طلقنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا محمد صلى الله عليه أجمعين اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحظ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala masih lagi panjang umur kita di dalam ibadah, dalam ketaatan pada Allah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita sambung lagi kitab kita ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Keenam, iaitu daripada 6 perkara hak manusia di atas seseorang, iaitu dalam bentuk pemberian itu sendiri. Iaitu yang keenam, bahawa engkau lihat akan orang itu alamat yang membawa kepada fasik, bukan alamat zalim. Seperti seseorang itu melihat akan perempuan yang halal, atau ada seseorang itu kebanyakan memaki orang, yakni acap kali selalu duk maki orang, atau ia memakai emas atau kain sutera, atau ia meninggalkan sembahyang. Semua itu alamat fasik, bukan zalim. Dan alamat zalim itu kalau musannif rahimahullahu ta'ala. Jadi yang keenam ini kita lihat, iaitu kita lihat orang yang bagi pada sesuatu kepada kita tu dia ada kedok alamat fasik. Yang sebelum ni orang yang harta yang haram, jelas haram, dan yang soleh, yang kita telah cerita dah sebelum ni pada minggu lepas. Tetapi yang keenam ni kita lihat bagaimana orang yang bagi sesuatu benda pada kita ataupun kita berurusan dengan dia tu fasik ke munafik. Dia tu fasik, ada kedok alamat fasik. Dan fasik ini bukan alamat zalim. Seperti ia melihat perempuan, itu fasik. Saja-saja tengok perempuan dengan penuh syahwat dia. Atau dia suka belaga ayam. Itu kebanyakan itu dia memakikan orang. Itu acak kali dia duk maki semua. Keluar sikit mulut dia maki hamu, keluar sikit mulut dia maki hamu. Maka itu setengah daripada tanda alamat fasik. Atau ia memakai emas, dia pakai emas atau kain sutera, atau ia meninggalkan sembahyang, itu alamat fasik. Ataupun dia tidak menutup aurat, fasik juga. Dia kata mek tutup aurat mek, awak pakai tudung, jangan dedah aurat gitu. Ikut saya lah. Ikut suka saya. Awak jangan jaga tepi kain orang. Itu alamat fasik. Ataupun orang kata nak setuh, awak nak setuh Al-Quran kena ada sembahyang. Tak apa, saya tak apa. Tambah saya tak ada sembahyang pun tak apa, saya nak setuh juga. Fasik. Sebab itulah kalau kita rujuk di dalam kitab Al-Iman Auza'i rahimahullah ta'ala, ta'rif fasik itu apa sebenarnya. Fasik ni
kita nak kenal fasik tu apa sebenarnya. Fasik, al-fasiqun huwa ataupun al-khariju huwa al-khariju min ta'atil umurillah. Itu orang fasik. Fasik ni ialah mereka yang keluar, kalau kita terjemah mengikut bahasa Arab tata bahasa, yang keluar, orang yang keluar daripada taat pada perintah-perintah Allah. Itu fasik. Itu kalau kita terjemah secara mafhum, orang-orang yang tidak mahu iaitu patuh pada perintah Allah, itu fasik. Imam Auza'i, begitu juga pandangan di kalangan para ulama yang lain yang muktabar menyatakan fasik itu ialah orang yang al-khariju min ta'atil umurillah, min ta'atil umurillah, ialah orang yang keluar daripada mentaati Allah Subhanahu wa taala. Fasik ni tak boleh main-main. Na'udzubillah min zalik. Itulah wali nikah pun tak sah, jadi wali fasik pun tak boleh. Sebab sahabat dengan hadis iman, iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan Imam Baihaqi fil Awsat dan Wasahah Ibn Hakim, menyatakan min sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nikaha illa biwaliyyin rasyidin. Tidak jadi nikah itu ataupun tidak sah nikah itu melainkan wali. Hak nak jadi wali itu dengan rasyidin yang elok, yang oleh, maknanya bukan fasik. Tu tak boleh nikah dengan wali fasik. Ayah dia fasik, maka tak sah. Ayah dia sengaja. Fasik ni tinggal sembahyang dengan sengaja, walaupun sekali, fasik dah. Dia tinggal sembahyang, rasa nak tinggal subuh hari ni, sedap tidur ni, rasa nak tinggal subuh sekali pagi ni. Dia tinggal setakat subuh, tak sembahyang, fasik. Walaupun satu saja perkara yang diperintah Allah, dia tinggal, fasik. Itu fasik. Wali, begitu orang nikah, wali fasik, tak sah. Dah kalau ayah dia fasik, maka macam mana? Maka kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang lain, disebut iaitu kalau ayah dia fasik, maka dia pindah pada toki dia. Tak tengok toki dia fasik ke tak. Toki dia fasik ke tak. Toki fasik juga, buat maksiat, tak sembahyang, apa lagi, fasik juga. Maka dia boleh pindah kepada adik-beradik sebapak semua. Tu berpindah kepada adik-beradik sebapak semua. Tu tak ada juga sebapak semua, tak ada juga. Tu dia berpindah kepada iaitu adik-beradik, iaitu dia kena boleh kepada adik-beradik semua sebapak. Tu kalau adik-beradik semua ayah lain, mak tula tapi ayah lain, maka tak sah tu. Tak boleh. Dia nak sebapak semua. Kalau toki pun fasik juga. Tu dah. Kalau adik-beradik sebapak semua tu fasik juga. Fasik juga. Maka main fasik-fasik ni, maka seperti disebut dalam kitab yang mu'tabar, dia berpindah kepada adik-beradik. Tu adik-beradik dia. Tu dah. Kalau adik-beradik perempuan itu hak lelaki, hak puan tak boleh jadi wali. Kecil-kecil belaka. Hak besar ni, hak nak nikah ni, hak puan-puan belaka. Adik-beradik lelaki dia kecil-kecil lagi, tak tahu benda lagi. Ada orang duduk dalam buah, ada orang duduk main berlari, jalan sana sini. Tu kecil lagi, nak jadi saksi tak boleh. Adik-beradik perempuan tak boleh. Maka dia boleh pindah kepada anak saudara laki-laki daripada adik-beradik perempuan tu. Abang pada perempuan tu ke, dia ada adik perempuan, dia ada anak saudara dia tu, boleh jadi wali kalau dia besar lah. Itu tu dah. Kalau fasik belaka, wakaf fasik belaka, na'udzubillah, fasik belaka. Maka kalau fasik belaka, barulah sah, iaitu ayah dia fasik tu boleh jadi wali. Itu di antaranya. Maknanya sampai tahap tu fasik ni,
dak sah nikah fasik. Tu dah macam mana pula orang dulu-dulu nikah dapat anak cucu, dia pernah ayah dia pernah jadi wali, ada lelaki dia pernah jadi wali, tapi ayah dia memang tak semayang tapi jadi wali. Itu macam mana pula, tak sah dak tu. Maka kalau kita lihat pandangan Imam Ahmad Fatani dalam Fatwa Ahmad, dan begitu juga Syekh Yasin, bukan Syekh Ahmad Yasin, Syekh Ahmad Yasin Palestin. Syekh Yasin ni ulama di Fatani, duduk di Mekah lama. Dalam fatwa dia menyatakan iaitu hukumnya dimaafkan. Hukum dimaafkan. Sebab dah nak cucu, dah kena nikah semula. Kalau begitu se-Malaysia pakat nikah mula. Jadi pengantin baru mula. Kalau ada hak, maknanya hak yang nikah dulu tu ayah dia tu pernah fasik. Ketika akad nikah fasik. Maknanya lepas kat akhir ni baru semayang, baru qada semayang gini. Tapi di masa dia nikah anak dia dulu, dia tak semayang, kadang-kadang semayang, kadang-kadang buat maksiat begini. Maka kata Syekh Ahmad dan Syekh Yasin dalam fatwa masing-masing, dia menyatakan dimaafkan. Dimaaf. Sampai tahap tu fasik. Fasik tu. Itu berbeza munafik. Ya, 3, jahil, fasik, munafik. Munafik. Kalau kita lihat juga dalam kitab-kitab muktabar di kalangan para ulama, yang menyatakan seperti mana kita al-Imam iaitu Imam Izzuddin Abdul Salam, dia menyatakan munafik beza. Maknanya fasik itu al-khariju min ta'atillah, min ta'atil umurillah, keluar daripada perintah-perintah Allah. Dia tak mahu tunai perintah Allah. Allah Ta'ala suruh buat perkara ni, dia duduk buat perkara yang haram, maka fasik. Munafik ni dia berbeza. Sebab itulah munafik ni dia terbahagi pada 2 pula. Dibahaskan juga oleh para ulama. Ada munafik munafik amal, ada munafik kafir. Munafik kafir ni, munafik kafir ada juga. Munafik amal, munafik amal ni macam mana? Tu hak jelas Nabi SAW sebut dalam hadis, idza haddatha kadhiba wa idza akhlafa wa'ada wa idza tumina qana. Tu hak tu. Idza haddatha, bila dia bercakap bohong. Tu munafik amal. Idza akhlafa idza akhlafa wa'ada. Itu bila dia berjanji, dia memungkiri janji. Munafik jelas tu, munafik amal. Tu jaga, berhati-hati. Tak kira dalam negara kita ke, dua negara ke, ada sifat begini, munafik secara total yang disebut oleh para ulama. Tu wa idza tumina qana, bila dia berjanji, dia memungkiri janji. Munafik ini. Tu dia berjanji begini. Lebih lagi dia berjanji kepada orang yang ramai, kepada tak kira lah kalau jadi pemimpin, dia rakyat, maka itu munafik. Na'udzubillah min zalik. Bahaya. Itu munafik amal. Tetapi munafik amal ni dia boleh pergi kepada munafik kafir. Munafik kafir ni macam mana? Hak munafik kafir ni tu patak neraka. Sebab dia ada ciri-ciri munafik amal tu tadi tu, dia akan membawa kepada munafik kafir. Munafik kafir ni apa? Disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka masing-masing. Jelas. Tidak syok lagi. Syaz mu'allah, tidak ada kecacatan dan keraguan sama sekali. Mana? Seperti disebut oleh para ulama, ada tiga golongan ni. 3 golongan ni, kalau ada sifat begini, itu munafik kafir. Hak ni asfala minan nar. Hak ni duduk patak neraka. Dan mereka ni kekalan neraka ni, munafik ni. Mana? Iaitu benci kepada golongan yang suka kepada agama Allah. Itu munafik amal tu. Iaitu munafik kafir. Ni duduk patak neraka, kekal neraka ni. Na'udzubillah min zalik. Yang pertama disebut oleh para ulama, iaitu benci kepada golongan yang suka kepada Islam. Dia suka pada golongan yang suka pada Islam.
Kalau orang yang suka pada Islam nak meninggal syiar agama Allah, dia kata menunggang agama begini macam-macam lagi. Ni jelas ni. Tapi tak ada lah dibagi tahu. Kerana nak jaga sesuatu tu. Tapi kalau kita lihat dalam kitab-kitab Mu'tabar, bahkan saya tanya juga dengan benar suatu hari dulu tanya pada Syekh daripada Maghribi, tanya dia tentang munafik amal. Dia sebut begini, jelas. Pertama, mereka yang benci kepada golongan yang suka kepada Islam, golongan yang nak meninggikan syiar agama Allah, nak melaksanakan syariat Allah, mereka ni benci sangat. Tengok, dia benci. Dia kata golongan ini menunggak agama. Pertama. Yang kedua ialah mereka lebih sayang kepada orang kafir berbanding dengan orang Islam. Tu munafik kafir tu. Tu. Dia lebih sayang orang kafir berbanding dengan orang Islam. Sepatutnya orang Islam dia boleh berbaik, boleh buat muafakat ataupun boleh berganding bahu, tapi dia pilih orang kafir macam dia bagi sayang orang kafir. Orang Islam ni jelas dah, dia nampak jelas kebenaran ni jelas. Lalu dia lebih suka kepada orang kafir, maka itu munafik. Itu termasuk dalam golongan dhalla wa adall, sesat lagi menyesatkan. Siapa ikut dia akan menjadi sesat juga. Na'udzubillah min zalik. Itu yang kedua. Yang ketiga disebut oleh para ulama, munafik kafir ni duduk patak neraka, kekal dalam neraka ni ialah apabila orang kafir menyatakan sesuatu yang salah. Orang kafir kata sesuatu yang tak betul, maka dia cepat-cepat membela orang kafir ni. Orang kafir kata jelas orang kafir kata perkara tu tak betul, membahayakan negara begini-gini macam-macam orang kafir kata. Tapi orang Islam ni yang munafik ni, na'udzubillah min zalik, dia cepat-cepat bela orang kafir. Tu cepat-cepat dia bela kerana nak jaga hati orang kafir. Sedangkan dia tak boleh begitu. Kalau orang beriman, dia tabayyun, dia cek dulu. Kenapa orang kafir ni ucap begitu sehingga membahayakan sesuatu kaum, majmuk dan sebagainya. Maka orang munafik kafir ni dia tak dah, dia akan sokong selalu orang kafir. Bahkan dia kata kepada orang Islam pula, na'udzubillah, itu kafir. Itu perbahasan panjang lah dalam kitab-kitab, bahkan Imam Hasan Basri pun ada perbahasan dia, Syekh Ramadan Al-Buti pun ada perbahasan dia, Syekh Qutb, Syekh rahimahullah hafizah, iaitu Syekh Qutb pun ada memperbahaskan berkaitan dengan orang kafir munafik itu. Jadi beza munafik, fasik, jahil. Jahil ni lawan alim. Jahil tak tahu, alim tahu. Munafik ni tadi tu munafik amal, dia munafik kafir ada. Tu. Dan fasik ialah al-khariju min ta'ati umurillah. Mereka yang keluar tambuh taat perintah-perintah Allah, fasik, na'udzubillah min zalik. Walaupun satu perkara, walaupun sengaja, dia buat sengaja, tinggal sembahyang sekali zuhur ni, tinggal sengaja, dengan sengaja, maka fasik, na'udzubillah min zalik. Jadi sebab itulah para ulama, khususnya Imam Ghazali, kalau kita lihat dalam kitab-kitab mereka yang lain, banyak mereka bahas tentang fasik munafik ni. Hatta nisbah pemberian pun kita kena tengok. Itu disebut oleh Imam Ghazali. Sehingga dibuat misal di antara fasik ini ialah iaitu seperti dia pakai kain sutera, meninggal sembahyang, itu alamat fasik, bukan alamat zalim. Dan alamat zalim itu seperti mencuri, berjudi, menyabung, yakni belagayang, menyabung ayang ni. Ia belagayang, merampas dan menganiai akan harta orang dan barang sebagainya. Itu zalim. Beza fasik. Zalim curi, berjudi, belaga ayang, merampas, khianat harta orang. Itu dikatakan sebagai zalim. Zalim ni dengan fasik, semua Allah Ta'ala tak suka belaka. Wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Dan Allah tidak akan beri petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Bukan harta dia, harta orang ramai, tapi dia mengkhianati, dia membazir,
tu dia menyalahguna kuasa, sedangkan harta itu adalah harta rakyat, maka itu zalim, kata para ulama. Fasik, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Yang itulah kita baca tadi ayat Al-Quran, Allah sebut maknanya orang yang fasik ni dia lebih kasih kepada barang dunia berbanding hak Allah. Sebab Allah Taala sebut, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawnaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Allah Taala sebut Allah tu, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Tu kul inka, katakanlah, kul inka na aba'ukum, ayah bapa kamu, ayah kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, ikhwanukum, dan wa azwajukum, isteri-isteri kamu, wa ashiratukum, dan ahli keluarga kamu, kaum kerabat kamu. Apa lagi? Wa ashiratukum wa amwal, dan harta yang kamu usahakan dia, harta tu. Dan begitu juga wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal rumah kamu tu. Mana? Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, kamu lebih cinta, kamu lebih kasih daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin, dan berjihad di jalan Allah. Fatarabbasu, Allah memberi amaran, jaga. Aku akan membuat suatu keputusan, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Allah akan membuat suatu keputusan, yang mana keputusan itu Allah akan menghukum golongan ini. Lalu Allah sebut di belakang sekali wallahu la yahdil qaumal fasikin. Golongan fasik ialah sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang fasik ni. Itu banyak dalam Al-Quran, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Kita takbir raya pun walau karihal fasikun, walaupun dibenci orang fasik sekalipun. Sebab orang fasik gitu, dia malah buat ibadah, dia buat maksiat pada Allah. Tu. Dan dia ada ciri-ciri hak tadi tu. Ciri hak tadi mana? Kasih benda-benda hak yang Allah Taala sebut, anak, bapa dia, isteri dia, harta benda dia usahakan, apa lagi, tempat tinggal dia, seronok dia tinggal. Tapi dia kasih bi Allah, dia tinggal hak Allah Taala suruh. Allah Taala suruh begini-begini, tidak buat. Maka jaga. Allah memberi amaran. Tu. Seperti mana ada jemaah ada masa boleh tengok perbahasan dia. Kalau nak tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, begitu tafsir Al-Mutawarrid Sya'rawi, perbahasan panjang. Tu tak ataupun tafsir biasa pun ada dah sikit-sikit perbahasan dia. Tapi tafsir yang ulama-ulama tabani ada perbahasan panjang. Dalam surah Taubah ayat ke-24 tu tentang fasik tu. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang fasik ni. Orang zalim gitu juga, Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang yang buat zalim ni. Na'udzubillah min zalik. Dan sebagainya. Maka tilik, qala musannifu rahimahullahu ta'ala, maka tilik olehmu akan orang itu. Bila begitu tilik, tilik dengan makna nazara ni, dengan nazara maksudnya bitafakkaru, iaitu bitafakkari, iaitu dengan berfikir. Tilik fikir orang itu, tengok molek orang tu macam mana. Maka jika engkau ketahui akan hartanya itu dapat daripada berniaga, atau dapat daripada pusaka, atau dapat daripada berbendang, atau barang sebagainya. Berbendang ni orang dulu-dulu dia suka berbendang. Tu sebab ulama Syekh Abdul Somad Falimban ini, dia banyak duduk di dia orang Falimban di Indonesia. Dia mengaji Mekah lama. Lepas tu dia banyak bulan di Belah Fatoni. Jadi Belah Fatoni tu belah-belah siang tu, khususnya termasuk Kedah juga, hari ni terhasil lagi padi-padi. Sumber yang paling besar dalam Malaysia, Kedah salah satu padi tu. Jadi ulama dulu dia tengok ke depan mata dia. Dia tengok orang berbendang. Dia sebut dah kitab yang berbendang. Kalau ulama lain ni dia karang kitab, dia buat master tesis ke apa ke PhD, dia dah masuk dah berbendang. Dia akan bertanam padi. Dia dah sebut dah lafaz-lafaz hak lama begini. Tapi ulama dulu oleh kerana
wakil dia tu, persekitaran dia tu, dia tengok ramai berbendang ni, dia pun tulis. Atau hasil daripada berbendang, berpadi. Orang dulu banyak dia bercucuk tanam. Macam belakang rumah kita dulu, ni belakang surau ni. Begitu juga padi belakang dulu. Belakang ni pun padi. Dengar cerita orang lama dululah. Padi belakang, orang lama ni lebih tahulah bagaimana. Jadi berbendang tu, orang dulu suka buat begitu. Atau barang sebagainya daripada segala usaha yang halal, maka harta mereka itu halal, tiada haram memakan akan harta mereka itu. Kalau kita nampak dah, walaupun dia ada ciri-ciri fasik tu, tapi dia harta tu dia berniaga, dia dapat perbuatan daripada pusaka yang betul, atau begitu juga berbendang, dia dan barang sebagainya, dia bekerja dengan harta yang halal. Cuma diri dia tu fasik, terserah pada Allah lah. Tu diri dia fasik, tak semayang dan sebagainya tu, tapi sumber dia ni kita tahu dia halal, maka tiada haram untuk makan dia. Dan lagi dan demikian lagi dikata, dan demikian lagi jikalau engkau mengetahui akan hal mereka itu, jika kita tahu keadaan dia lah, kita tahu keadaan dia ni fasik, munafik dan sebagainya, tapi dia ni hasil yang betul, yang halal, tu boleh, yang maknanya boleh ambil. Orang yang warak tu lain cerita. Tu lain ceritalah yang kita telah sebut dah di belakang tu. Maka iaitu halal seperti dikata Imam Al-Ghazali, wa in kana amruhu majhulan 'indaka fahadha fihi nazarun lianna alamatul fisqi adhafu dalalatan min alamatil zulmi walakin al-azharu 'indi annahu la yahrumu maluhu li'alla zahirul yadin wal islami yadullu 'ala al-milki dilalatan azharu min dilalati hadhihi al-alamati 'ala al-tahrimi. Ini kata Imam Ghazali. Imam Ghazali kata iaitu maka jika tiada engkau ketahui akan harta mereka itu dapat daripada usaha yang haram, usaha yang haramkah ataupun daripada usaha yang halalkah, tu maka iaitu di dalamnya nazar, ada pandangan. Nazar yakni ada pandangan. Mana pandangan ni? Kerana alamat fasik itu terlebih dhaif daripada alamat zalim. Fasik ni lebih dhaif lagi, lebih lemah lagi berbanding zalim. Zalim ni jelas dah kaitan ni. Adapun fasik ni dia berpandu pada diri dia sendiri. Zalim ni jelas kerana orang buat ni cara berseseorang tu, bahawasanya harta itu mereka itu tiada halal, dan tetapi pada zahir pada aku bahawasanya harta mereka itu tiada haram, kerana zahir orang Islam itu menunjuk atas milik yang halal, iaitu zahir daripada alamat ini pada menunjukkan atas yang haram. Maknanya kan alamat zalim ni dia lemah, iaitu dia lebih dhaif, dia lebih lemah berbanding dengan zalim. Zalim ni jahat lagi, fasik ni jahat tapi pada diri dia sendiri, itu pada walid, tu tapi alamat menunjukkan atas haram harta mereka itu, tapi dia menunjukkan haram di atas harta mereka itu, maka tidak menjadi masalah kita nak terima kata Imam Ghazali. Tetapi zahir pada walakin azharul 'indi, tetapi zahir pada pandangan pada aku, kata Imam Ghazali ni, aku ni walakin, asalnya walakin zaharu, tapi disebut walakin. Ni Imam Ghazali sebut walakin. Kalau ada dalam kitab sebut walakin azharu, itu tak berapa tepat. Kalau dalam kitab silap, bukan silap para ulama, tapi silap cetok, kadang-kadang jatuh balik. Jadi kita kena sebut walakinil azharu. Sebab kaedah kita king tu, kalau kita baca bahasa Arab, king tu nun mati tu bertemu dengan lam di hadapan mati juga. Sedangkan pada sebelum lam tu ada hamzah wasal, maka kena letak nun kecil, maknanya nun kecil.
dah payah nun kecil dah, sebab nun tu dia ada nun dah. Tapi macam kita baca qul huwallahu ahadunillahu samad tu tak ada, hak tu tak ada nun. Tapi kena tambah nun lah kalau kita nak sambung. Tu wailul likulli humazatin lumadatin alladhi. Tu tambah nun kecil. Itu kalau tak ada nun ni, hak ada nun dah ni. Lepas tu sebab apa di bagi bawah? Sebab apa dia baca qul huwallahu ahadunallahu samad. Apa baca ni? Itu balik kaedah saraf pula, bahasa Arab pula. Idza jatama'al sakinaini, bila bertemu huruf yang mati, nun mati, masing-masing mati. Idza hurlika, apabila kamu nak berbaris ni, tak tahu nak baris apa. Hurlika bi kasrati, bagi bawah. Itu baca qul huwallahu ahadunillahu samad. Wailul likulli humazatin lumadatin allazi. Tu maka Imam Ghazali guna hak ni. Maknanya kalau bahasa yang ada dalam naskah kitab disebut walakin azharu, boleh juga baca tapi tak berapa kemak. Jadi baca walakini. Walakin, walaupun nun tu diletak nun mati tu, tapi kita letak bagi bawah kalau kita nak baca walakinil azharu. Itu. Jadi pada pandangan aku, Imam Ghazali kata boleh, maknanya walaupun dia fasik ni, kerana fasik ni dia lemah berbanding zalim ni jahat lagi, boleh dia ambil syahdanun apabila engkau ketahui akan sekalian tersebut itu. Syahdanun, kita pun tulis sini syahdanun, tambahan kata apabila engkau ketahui akan sekalian tersebut itu, maka hendaklah engkau sungguh-sungguh menuntut akan yang halal. Ini kita pun tulis sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pagi-pagi ini menjadi manfaat kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa panjang umur kita dalam ibadah dan ketaatan, dan sentiasa mengharap redha Allah. Kerana mengharap redha Allah itulah jalan-jalan orang yang salih, orang-orang yang sentiasa mengharap kerana Allah, dan tempat mereka adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali ini dulu, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akina bit taqwa wa jibna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.